أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله، syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pertemuan pada malam ini senantiasa beroleh rahmah dan barakah, petunjuk dan hidayah dari sisinya, insya-Allah. Terima kasih kepada pengurusi majlis, seterusnya pengurusi masjid dan ahli-ahli jawatan kuasa, daripada yang teratas sampailah kepada yang paling bawah. Dan terima kasih kepada mereka yang terlibat dalam menjayakan majlis ataupun program pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jualah yang dapat membalas segala jasa dan kerja ibadah anda dengan seikhlas-ikhlasnya, mudah-mudahan. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, berbalik kepada tajuk yang diberi pada malam ini, iaitu merujuk peristiwa akhir zaman. Bila kita melihat kepada tajuk, ada dua frasa yang paling penting. Satu merujuk kepada peristiwa, dan yang kedua merujuk kepada akhir zaman. Peristiwa bermaksud sesuatu kejadian atau fenomena yang dilalui oleh manusia, yang boleh juga diertikan sebagai sejarah ataupun sesuatu yang telah, sedang dan bakal berlaku. Manakala akhir zaman merujuk kepada satu keadaan atau tempoh tertentu, yang mana pengakhiran sesuatu keadaan ataupun sesuatu kejadian, dan lebih khusus ialah bagaimana keadaan akhir ataupun keadaan manusia, umatnya, untuk dikaitkan dengan akhir zaman. Walau bagaimanapun, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peristiwa-peristiwa yang melatari akhir zaman terlalu banyak, terlampau banyak, dan berbalik kepada kitalah untuk mempelajari, untuk hadam, untuk menganalisis peristiwa-peristiwa tersebut
sesuai dengan keadaan-keadaan dan fenomena-fenomena yang berlaku. Tetapi ada syarat-syaratnya. Bagaimana kita nak menghubungkan atau buat suatu connection disiplin-disiplin ilmu yang ada kaitan untuk membahaskan peristiwa-peristiwa yang berlaku di akhir zaman. Perkara pertama yang saya nak sebut pada malam ini ialah bila kita nak berbicara mengenai akhir zaman, kita kena faham konteks, iaitu sudut pemikiran dan ideologi manusia dalam memahami ataupun menerima akhir zaman. Ada sebahagian manusia-manusia yang hidup di atas dunia ini yang kita panggil sebagai manusia yang beriman dan mempercayai Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya, yang beriman dan mempercayai Nabi Muhammad itu Rasul yang terakhir, yang mempercayai rukun-rukun iman yang lain. Mereka mempercayai setiap sabdaan-sabdaan yang diberitakan atau dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dikategorikan sebagai manusia yang mukmin, manusia yang beriman. Manakala konteks yang kedua ialah manusia-manusia yang menolak perihal-perihal yang terkait dengan akhir zaman. Ada juga di kalangan yang menolak ini datang daripada saudara Muslim kita. Mungkin ada di kalangan mereka yang bersifat menolak hujahan-hujahan atau dalil yang berlandaskan kepada hadis-hadis Nabi. Mereka nak pakai dalil-dalil Al-Quran saja. Mereka tak mau terima dalil-dalil yang datang daripada hadis Nabi. Maka segala limpahan dan lambakan hujah-hujah, peristiwa-peristiwa yang dikhabarkan oleh Rasulullah menerusi hadis seolah-olah tiada function, tiada fungsi bagi mereka. Lebih-lebih lagi kelompok ini juga didominasi oleh non-Muslim, orang-orang yang tidak beriman tentang adanya hari yang disebut sebagai hari penghabisan. Bagi mereka dunia ini akan terus wujud, dunia ini akan terus berjalan berbilion-bilion tahun lagi. Tidak ada namanya kiamat, tidak ada namanya pengakhiran bagi umur ataupun usia dunia. Atas landasan tersebut, kita umat Islam diwajibkan untuk beriman kepada rukun iman yang kelima, iaitu beriman kepada hari kiamat, hari penghabisan, hari terakhir, hari pengadilan, hari manusia ini dihakimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di mahsyar kelak. Bila sebagai seorang Muslim yang diwajibkan kita beriman dan meyakini akan hari penghabisan, hari akhir, maka segala yang berkaitan, berhubungan atau ada connection dengan jalan menuju kepada hari ataupun pentas tersebut, maka turut wajib diimani oleh kita. Bila kita kata kita ni beriman kepada hari akhirat, hari terakhir, pasti ada peristiwa, ada tragedi, ada fenomena yang berlaku menjurus kepada benar-benar berlakunya hari kiamat. Inilah yang disebut sebagai akhir zaman. Dan di akhir zaman ini Rasulullah meninggalkan sejumlah hadis, sejumlah keterangan dan khabar, peristiwa-peristiwa yang bakal berlaku. Mungkin sebahagian peristiwa telah berlaku sebelum kita ini dilahirkan ke dunia. Mungkin sebahagian peristiwa berlaku ketika kita ni masih kecil, masih remaja.
Mungkin ada sebahagian peristiwa yang dikhabarkan Nabi sedang berlaku sewaktu kita berada di usia sekarang ini. Dan mungkin sesuatu peristiwa akan berlaku selepas kita dipanggil oleh Allah. Kita tak sempat dengan apa yang disebut oleh Nabi, kita mati dulu, kita meninggal dulu. Tetapi saudara-saudara kita yang masih hidup mungkin berkesempatan melihat apa yang disebut atau disabdakan oleh Rasulullah. Atas dasar tersebut, perbicaraan malam ini mengenai peristiwa terlampau banyak. Tetapi kita memilih antara salah satu peristiwa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang salah satu hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh sepupu kepada Rasulullah, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Siapa tidak pernah mengenali nama Sayyidina Ali sebagai salah seorang tokoh sahabat antara yang paling awal memeluk Islam di tangan Rasulullah, orang yang paling banyak mengikuti pembelajaran dan pengajian dari Rasulullah sendiri, orang yang mengahwini anak perempuan Rasulullah, Fatimah binti Muhammad, itulah Sayyidina Ali. Dan ada satu hadis daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, bahawasanya kami sedang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Tiba-tiba datang Mus'ab bin Umair, salah seorang sahabat Rasulullah yang berasal daripada Makkah, dan tiada di atas badannya kecuali hanya sehelai selendang yang bertampung dengan kulit. Tatkala Rasulullah melihat baginda menangis dan menitiskan air mata kerana mengenangkan kemewahan Mus'ab ketika berada di Mekah dahulu. Kerana Mus'ab ini adalah salah seorang sahabat yang begitu dikasihi dan dimanjakan oleh ibunya. Dan kerana memandang nasib Mus'ab sekarang ketika berada di Madinah sebagai seorang muhajirin yang terpaksa meninggalkan segala harta benda dan kekayaan di Mekah, saya berhenti pada pertengahan hadis. Kita cuba mengambil gambaran dan penghayatan. Sebab itu bila kita mempelajari sesuatu ilmu, baik dia merupakan nas-nas Al-Quran ataupun nas-nas daripada sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 5 benda yang perlu kita perhatikan. Sama ada dia ayat Quran ataupun sama ada dia hadis Nabi. Yang pertama ialah kita kena membaca. Ayat Quran kita kena baca, hadis Nabi pun kita kena baca. Yang kedua, selepas kita baca, kita kena cuba memahamkan apa yang difirmankan oleh Allah kalau dia ayat Al-Quran. Kita kena cuba fahamkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah kalau dia tu hadis Nabi. Pertama baca, yang kedua kena bagi faham. Jangan kita baca sesuatu tanpa kita memahaminya. Lebih bahaya kalau kita baca tanpa memahami apakah konteks ayat Al-Quran dan apakah konteks sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah menghayati. Kita baca, kita faham dan kita hayati. Apa maksud menghayati? Selalu kita buat ceramah, kita buat seminar, kita buat kursus penghayatan haji, penghayatan minggu Al-Quran, penghayatan Isra' Mi'raj. Apakah maksud penghayatan?
Apa dia maksud penghayatan? Kita dah baca dah, kita dah faham dah bagaimana kita nak menghayati. Kalau kita tengok pada lafaz penghayatan, kosa kata asas dia ialah hayah. Dan hayah ni adalah salah satu daripada sifat Allah yang kita belajar dalam ilmu tauhid sifat 20. Apa maksud al-hayah? Yang maha hidup. Penghayatan bermaksud menghidupkan. Jadi bagaimana kita nak menghidupkan ayat Al-Quran yang kita dah baca dan faham tadi? Bagaimana kita nak menghidupkan nas hadis yang disabdakan oleh Rasulullah yang kita dah baca dan faham tadi? Bagaimana nak bagi dia hidup? Penghayatan ini perlu. Sebab dengan penghayatanlah seorang manusia boleh merasai apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Nabi, dan membawa masuk suasana dan keadaan itu di dalam pemikiran dan jiwa dia. Seolah-olah kalau kita tengok satu filem, kita bukan tengok filem tu sekadar nak tahu cerita. Kita bukan tengok filem tu sebab nak tahu siapa hero, siapa jahat, siapa heroin, cerita lagu mana. Tetapi lebih jauh penghayatan yang sampai macam selalunya makcik-makcik tengok filem Korea, makcik-makcik tengok filem Hindustan, time sedih sampai tahap menangis. Orang yang tengok tanpa penghayatan macam kita, pernah menangis tak tengok filem? Oh, tengok lagu tu, hero kena belasak. Tapi ada orang tu sampai menitih air mata. Pasal apa dia boleh menitih air mata? Kita tak ada apa-apa, relax je. Sebab dia menghayati kesedihan yang ditanggung oleh watak yang dimainkan oleh heroin tu. Oh, sedihnya, kesian dia kena cerai kat suami dia. Dia rasa sungguh peristiwa pengalaman dicerai dalam jiwa dia sampai dia boleh menangis. Kita cerai mampu piye dah? Ceritalah bagi kita. Itulah bagaimana kita nak berinteraksi, berta'amul, muamalah dengan Quran. Sebab tu ada sesetengah manusia, bila kita bacakan kisah-kisah Rasulullah, kisah-kisah peperangan, contohnya perang Uhud, bagaimana baginda terluka, baginda terjatuh di dalam lubang, baginda patah gigi serinya, ada orang yang mampu menangis. Why? Sebab dia menghayati apa yang dirasai dan dilalui oleh Rasulullah. Seolah-olah dia hidup dalam peristiwa dan fenomena Uhud tadi. Tapi bagi orang yang nak tahu dan faham semata-mata tanpa penghayatan, dia dengar dan dia faham. Tapi orang yang boleh rasa kesakitan dan kepedihan yang dialami oleh Rasul, dia menangis, dia sedih. Inilah penghayatan. Selepas penghayatan, kita kena beramal. Amal apa yang kita belajar, kita faham dan kita hayati tadi. Dan yang terakhir, kalau kita ada kemampuan, sebarkanlah ilmu yang kita pelajari dan ambil daripada guru-guru kita. Baik, kembali kepada persoalan tadi, saya nak bawa penghayatan tadi. Disebutkan dalam hadis ini, kami sedang duduk bersama Rasulullah di dalam masjid. Cuba tuan-tuan bayangkan suatu ketika Sayyidina Ali menyebut, satu ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah di dalam masjid. Dalam masjid ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali dan ada sahabat-sahabat Nabi yang lain sedang duduk-duduk. Lalu apa yang berlaku? Tiba-tiba datang Mus'ab bin Umair. Masuklah salah seorang sahabat Nabi yang nama beliau Mus'ab bin Umair. Ya, dia sahabat, tapi bagaimana keadaan dia bila berdepan dengan Rasulullah dan sahabat lain? Tiada di atas badannya kecuali hanya sehelai selendang yang bertampung dengan kulit. Keadaan dia
Tu penting untuk kita hayati. Dia datang hanya selendang yang bertampung dengan kulit. Maksudnya pakaian yang dipakai oleh Mus'ab amat-amatlah sederhana. Dan mungkin boleh kita katakan sebagai pakaian seorang fakir, lagi miskin. Pakaian yang bercompang-camping, bertampal-tampal dengan kulit. Bila Rasulullah dan sahabat lain tengok Mus'ab datang dalam keadaan demikian, baginda menangis dan menitiskan air mata. Dalam syarah hadis menyebut 3 keadaan sahabat bila tengok Mus'ab, tuan-tuan. Ada sahabat yang tak sanggup tengok Mus'ab yang mereka kenal dulu amat jauh berbeza dengan Mus'ab yang sedang masuk dalam masjid. Ini bukan Mus'ab yang kami kenal dulu, amat-amat berbeza. Sehingga kategori pertama sahabat kerana tak sanggup tengok Mus'ab yang mereka kenal dulu, sekarang ni duduk depan mereka, mereka pejamkan mata. Mereka pejam mata, tak sanggup nak tengok Mus'ab. Kategori sahabat yang kedua, mereka tak pejam mata, tetapi mereka tundukkan pandangan dan wajah mereka ke bawah, tak sanggup tengok Mus'ab. Pertama pejam mata, yang kedua tunduk. Dua-dua keadaan ni tak mau tengok apa yang berlaku di hadapan mata. Dan yang ketiga, tengok sambil menitiskan air mata sebagaimana Rasulullah menitiskan air mata. Tuan-tuan, siapakah sahabat Mus'ab ini sebenarnya? Mus'ab dahulu adalah salah seorang lelaki yang saya kira apa yang Allah anugerahkan pada Mus'ab ini, kalau tanyakan kepada tuan-tuan, semua apa yang ada pada Mus'ab, itulah semua orang lelaki berkehendak. Mus'ab adalah seorang lelaki yang handsome dan tampan. Mus'ab adalah seorang lelaki yang kaya. Dia mewarisi harta peninggalan bapaknya yang bertaraf bangsawan. Dia adalah seorang lelaki yang digilai oleh wanita yang menjadi buah mulut percakapan gadis-gadis di Mekah. Dia sentiasa memakai pakaian-pakaian yang mahal harganya. Dia sentiasa memakai harum-haruman. Kalau orang lalu di satu jalan, bila terbau satu bauan, mereka tahu bahawa kawasan ini pernah dilalui oleh Mus'ab. Dia ada haruman tertentu. Kaya, dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Apa saja yang dia nak pasti ditunaikan. Sebagai seorang lelaki, apa yang Allah bagi pada Mus'ab ni yang tuan-tuan tak mahu? Yang saya sebut tadi, pertama, handsome dan tampan. Tuan-tuan nak tak sebagai lelaki handsome dan tampan? Jujur. Kalau tanya saya, memang saya sebagai lelaki normal, kalau dia tu normal, ustaz nak ke kalau kami adjust, kami make up wajah ustaz jadi tampan dan menarik? Ya, saya nak. Tuan-tuan, nak. Orang lelaki nak handsome, nak tampan. Tetapi walaupun demikian, walaupun kita ni memang tak berapa handsome, tu pun duk perasaan handsome tak habis dah. Perasaan handsome walaupun tak berapa handsome. Kita boleh tengok ciri-ciri orang yang perasan handsome walaupun mungkin keadaan dia bersendirian. Nombor satu, waktu dia duduk di bilik air. Ada cermin dalam bilik air tu, pagi-pagi orang hak tak perasan, dia tengok biasa je. Tapi orang hak jenis lagu ni, duduk depan cermin, dia banyak gaya-gaya tu nak suruh nampak menarik kan. Dia tengok depan tu tak berapa menarik. Lepas tu dia buat kot tepi, kot ni, padahal dia seorang-seorang je. Satu lagi, kalau kita perasan bila kita tangkap gambar,
Ustaz, hantarlah satu keping gambar, ataupun hak belum kahwin ni awet dia minta gambar satu keping. Dia tangkap dah gambar tu, padahal gambar dia dah boleh hantar terus. Tapi bila tengok tu, tak berapa menarik posting ni dah. Ada jerawat nampak sikit, kalau belah ni tak ada jerawat. Dia tukar, kok ni pula. Tak puas hati pula lagu ni. Last kali 10 keping tu, dia pilih hak paling teruk ke, hak paling rasa paling bagus. Jarang kau nak hantar paling teruk kan. Hak paling bagus itulah dia hantar. Bila kawan tu terima, oh handsome sungguh. Bolehlah kita buat dating, jumpa minggu depan. Jumpa minggu depan lagu mana? Tak berapa nak sama dengan gambar. Rupanya belah ni hari tu tak nampak. Jerawat batu penuh, toner tak sekata pH bukan 5.5. Contoh. Baik. Itu Mus'ab. Harta yang diwariskan oleh bapa dia. Tuan-tuan nak tak harta banyak? Harta banyak, semua orang nak. Yang kedua, yang ketiga, digilai oleh wanita. Perempuan-perempuan duk bercakap pasal dia. Tuan-tuan pun nak. Air bau, baju yang cantik, baju yang indah, cakap kat bapak, bapak beli, cakap kat emak, emak bagi. Semua kita nak. Tapi itu Mus'ab yang berada di Mekah dulu, tuan-tuan. Sebab itulah bila sahabat tengok dia sekarang, sahabat tak sanggup. Mus'ab ni seorang pemuda yang cerdas. Tetapi bagaimana hati Mus'ab boleh tertarik untuk Islam? Sedangkan dia datang dari golongan bangsawan. Hati Mus'ab terdetik untuk tertarik dengan Islam bila mana dia melihat sahabat-sahabat awal yang kita kenali as-sabiqunal awwalun telah diseksa, telah dizalimi, telah dianiaya oleh tuan masing-masing. Kan ada yang awal-awal masuk Islam di kalangan sahabat Nabi yang mereka punya tuan dan majikan. Bilal diseksa, bagaimana keluarga Yasir, Sumayyah dan sebagainya. Jadi satu benda yang tertarik pada diri Mus'ab bila melihat karakter orang yang disiksa. Ni penting. Dia tahu bahawa orang ni jadi pengikut satu ajaran yang dibawa oleh lelaki yang bernama Muhammad. Itu biasa. Muhammad dah dikenali sedang mendakwah dan membawa satu ajaran baru. Orang Mekah dah tahu, termasuk Mus'ab. Tetapi yang terkesan bagi Mus'ab, rata-rata yang mengikuti ajaran dan dakwah Muhammad ini, walaupun orang tu miskin, tetapi bila ditawarkan dengan sesuatu supaya tukar kembali, minta kamu tukar balik, dengan bahasa yang senang nak faham, murtad balik, tinggalkan ajaran Muhammad, tinggalkan dakwah Muhammad, aku akan bebaskan kamu, aku akan lepaskan kamu. Tapi mereka tetap tidak berganjak. Apakah sebenar yang didakwahkan oleh Muhammad sampai orang yang bertaraf hamba, fakir dan miskin begitu teguh dan kejak pegang ajaran ini? Special ni. Muhammad dah cerita apa kat mereka? Muhammad dah tanam apa dalam hati mereka? Muhammad dah bagi apa kat jiwa mereka sampai orang yang tahap rendah macam ni, low class level pada masa tu, sanggup untuk bertahan. Jadi sampai akhirnya dengan bantuan seorang sahabat Nabi, secara diam-diam dia mengunjungi tempat yang selalu Rasulullah berdakwah, kawasan yang agak terpencil di atas bukit Safa. Itulah kediaman Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, salah seorang sahabat Nabi. Lalu dia pergi dengar. Masuk dia saja dalam rumah tu, dia duduk mendengar Rasulullah melantunkan bacaan ayat-ayat Quran. Hati dia terkesan, hati dia terasa.
Sebab dia orang yang cerdas, dia orang cerdik. Dia faham apa yang dibacakan oleh Nabi. Sehingga bila Rasulullah selesai urusan dakwah, bila dia berhadapan dengan Nabi Muhammad, badan dia menggeletar. Satu perasaan yang tak mampu nak diungkapkan. Antara bercampur teruja kegembiraan. Lalu Rasulullah letakkan tangan baginda yang mulia di dada Mus'ab. Lalu Mus'ab merasakan inilah saat dan waktu ketenangan yang tak pernah dia hadapi seumur hidup. Rasulullah menenangkan Mus'ab. Tapi sahabat-sahabat lain mula membimbangi keselamatan Mus'ab. Kenapa? Sebab dalam dunia ni tiada sesuatu pun yang ditakuti oleh Mus'ab kecuali hanya seorang. Siapa dia? Ibu dia, Khunnas binti Malik. Seorang perempuan yang teguh dan tetap pendirian, tiada kompromi. A kata dia adalah A, Z kata dia adalah Z. Sebab tu Mus'ab pernah menyebut, kalaulah sekiranya sekumpulan manusia yang ramai daripada penduduk Mekah datang menyerang aku dan mereka mencampurkan bilangan mereka dengan berhala-berhala yang mereka sembah, campur pula dengan debu-debu dan pasir di bumi Mekah sehingga membentuk satu pasukan yang kuat, datang nak serang aku, ini aku anggap perkara yang enteng dan mudah. Tengok apa kata Mus'ab. Kalau mari satu gerombolan penduduk Mekah ramai nak serang dia, campur dengan berhala-berhala yang banyak tu, nak serang dia, campur dengan pasir-pasir yang ada, ramai nak habaq. Mari nak serang dia, mudah, enteng. Tapi kalau dengan mak aku, ni pusing. Ni yang risau ni. Sebab mak dia jenis keras dan antara orang yang kuat menentang dakwah Nabi. Atas dasar tersebut dia bertemu dengan Rasulullah dan sahabat lain secara sembunyi-sembunyi. Harapan dia agar benda ni tidak dapat dikesan dan diketahui oleh ibu dia. Bila lama berlangsung, akhirnya begitulah rahsia di bumi Mekah ni pasti akan terbongkar. Satu hari ada seorang lelaki, nama dia Uthman bin Talha. Dua kali dia terserempak dengan Mus'ab. Pertama kali dia nampak Mus'ab dengan seorang sahabat Nabi masuk dalam rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Pelik ni. Ni anak Khunnas binti Malik ni tiba-tiba dengan sahabat Muhammad masuk rumah Al-Arqam. Dia biarkan dulu. Selang tempoh yang lain, kali kedua dia nampak Mus'ab sedang bersolat. Tak boleh jadi ni, kena bagi tahu dekat mak dia. Lalu Uthman bin Talha mengabarkan berita tu setelah ada jaminan berita ni confirm pasti. Bila saja khabar dekat mak dia Khunnas, lagu mana mak dia? Meletup ada orang tua tu. Jadi apa yang berlaku, dia tak bagi anak dia keluar selepas peristiwa tersebut. Lalu dia panggil pembesar-pembesar Quraisy yang lain. Kerana hubungan dia dengan pembesar Quraisy amat rapat. Kerana apa? Kerana salah satu rumah sebagai tempat pertemuan pembesar-pembesar Quraisy adalah rumah dia. Tempat meraihkan tetamu-tetamu yang datang daripada luar pun rumah dia. Jadi panggil orang-orang tua ni semata-mata nak suruh pujuk, nak suruh take over balik akidah dan kepercayaan yang Muhammad bagi tahu kat anak dia ni. Kamu sebagai orang-orang tua ni ada pengalaman, ni anak aku ada masalah sikit, terpengaruh dengan ajaran Muhammad. Jadi tolonglah bagi nasihat sikit kat dia. Jadi orang-orang tua ni bagi nasihatlah. Jangan dengar cakap Muhammad, tinggalkan ajaran Muhammad, jangan pi lagi tempat Muhammad, jangan berkawan dengan sahabat-sahabat Muhammad, macam-macam. Tapi tak jalan.
Lalu dengan beraninya dia membacakan ayat-ayat Al-Quran depan mak dia dengan pakcik-pakcik tadi. Dengan berani dan yakin. Mak dia nak marah ni sampai hayun tangan. Nak tampak dia. Tapi nasib baik sempat berhenti, tak jadi tampak muka anak dia. Sebab dia anak tunggal satu-satunya. Nak marah. Lalu mak dia pujuk dia. Dan mak dia bagi satu bentuk ugutan. Apa dia? Wahai Mus'ab, sekiranya kamu tak menukar akidah dan ajaran yang diajar oleh Muhammad kembali seperti biasa, nescaya harta-harta yang diwariskan oleh bapakmu kepada kamu akan jadi milik mak. Tak jadi dah milik kamu, semua akan bertukar jadi hak milik kepada ibu dia. Mus'ab kata tak apalah, kalau mak nak semua harta tu ambillah. Jangan sampai Muhammad hilang dalam kehidupan saya. Tegas. Mak dia ulang lagi dengan ugutan kali kedua. Last kali dia pun tension dah kot. Dia pi dekat mak dia, dia bisikkan sesuatu di telinga ibunya. Apa dia? Wahai ibuku, andainya ibu dikurniakan 1000 nyawa. Maksudnya kalau mak mati, hidup balik. Mati, hidup balik. Mati, hidup balik. Suruh saya tukar agama dan akidah ni, sesekali saya tidak akan pernah menukarnya. Mak dia tak boleh nak buat apa. Last kali heret dia pi satu bilik kecil, dia dikurung dalam bilik tu, tak boleh keluar. Ada pengawal yang khusus untuk jaga. Dia hanya boleh keluar dua keadaan. Satu ketika time nak makan, yang kedua time dia nak menguruskan diri. Maksudnya nak kencing dengan nak berak, bolehlah buka kunci, orang iring, pi selesai, masuk, kunci balik. Tiba-tiba dalam keadaan dia duduk tu, ada kod sahabat-sahabat dia yang menyampaikan berita bahawa pada masa tu Rasulullah telah mengarahkan sahabat-sahabat yang dizalimi, terseksa ini supaya berhijrah buat kali pertama ke bumi Habsyah. Tuan-tuan pun tahu sejarah mengapa Rasulullah minta sebahagian sahabat yang dizalimi ini berhijrah ke Habsyah, cari perlindungan di bawah naungan Raja An-Najasyi. Jadi bila dia dengar macam mana helah dia buat, dia terik dia punya penjaga tu sampai dia terlepas. Dia boleh terlepas dan dia bersekali dengan sahabat-sahabat yang nak berhijrah tu. Jadi pilah dia ke bumi Habsyah, duduk di sana. Dan bila dia kembali semula, itulah keadaan yang Rasulullah dan sahabat lain tengok Mus'ab. Amat-amat menyedihkan. Memanglah Rasulullah menangis. Memanglah sahabat menangis. Sebab Mus'ab hak mereka kenal dulu ni, hak duduk depan ni tak sama langsung. Jadi itulah nak abad bercerita tentang Mus'ab lebih kurang. Dan dia adalah wira medan Uhud. Umur dia tak panjang. Umur dia tak panjang. Dia terkorban, mati syahid waktu perang Uhud. Tapi zaman hidup dia, dialah duta pertama, delegasi pertama yang dihantar oleh Rasulullah ke bumi Madinah sebelum Nabi hijrah. Kan waktu kita tahu fasa dakwah Nabi ada dua. Satu, dakwah secara sembunyi. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. 3 tahun sembunyi. Masuk tahun keempat, Allah bagi keizinan. Rasulullah pun berdakwahlah kepada orang di Mekah. Sampai satu tahap Rasulullah nak melebarkan sayap dakwah. Poin paling penting, perkara paling besar di Mekah adalah Kaabah. Setiap tahun orang luar daripada Mekah akan datang mengunjungi Kaabah. Jadi Rasulullah ambil peluang orang-orang yang datang ni dakwahkan Islam. Pi cerita tak terima, pi cerita tolak, pi cerita tak terima. Ada satu kumpulan yang menerima, iaitu dari bumi Yasrib.
Sebelum hijrah nama dia Yasrib, diketuai oleh As'ad bin Zurarah dengan sahabat-sahabat dia. Mereka terima Islam. Mereka janji dengan Nabi, mereka kalau datang lagi tahun depan, mereka akan bawa lebih ramai sahabat-sahabat. Mereka akan sebarkan apa yang mereka terima daripada Nabi ini kepada ahli keluarga mereka di Madinah. Jadi mereka mari pula tahun seterusnya dengan jumlah yang lebih ramai. Tapi bila mereka nak pulang, mereka kata, wahai Rasulullah, lambat pula kami nak temui kamu. Bila pula agak-agak nak jumpa Nabi? Haji tahun depan lah. Setahun. Lama. Boleh tak kami minta salah seorang sahabat kamu tu, kami bawa balik dia? Jadi bila dia datang ke Madinah, dia boleh ajar kami tentang Islam dan sebarkan agama ni kepada penduduk di Madinah. Jadi Nabi pun berkira-kira, agak-agak nak lantik siapa ni? Dia nak seorang sahabat. Nak kira-kira, dapatlah Mus'ab bin Umair. Kenapa Mus'ab? Sedangkan di sisi Rasulullah ramai sahabat senior. Abu Bakar ada, Sayyidina Ali ada, Osman ada, Abdul Rahman bin Auf ada, Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat besar, sahabat senior yang kita rasa kalau atas kertas lebih layak daripada Mus'ab. Tapi why Mus'ab? Mus'ab ada satu kelebihan yang tak dipunyai oleh sahabat-sahabat tersebut. Apa dia? Diplomasi dan protokol. Kenapa dia ada diplomasi? Kenapa dia ada protokol? Kerana rumahnya tadi adalah tempat pertemuan pembesar-pembesar. Jadi yang selalu melayani mereka adalah Mus'ab. Jadi bila orang besar ni dia ada diplomasi dia, nak bercakap lagu mana, nak bertanya lagu mana, nak layan lagu mana, kita panggil protokol hari ni. Jumpa orang besar-besar. Kalau kita hantar orang tak tentu kalu ni, hak dia nak ajak tu bagus, dia nak dakwah, dia nak ajak Islam, tapi tak kena cara cakap tak betul, orang marah, orang tengking. Jadi orang yang ada diplomasi dan protokol ni paling baik. Mus'ab miliki itu. Rasulullah hantar dia walaupun dia masih muda. Jadi bila dia hantar dia masuk dalam kampung-kampung, suku-suku, bani-bani, berapa ramai yang dah masuk Islam. Ramai masuk Islam, jasa Mus'ab. Dan bila tiba saat Allah menurunkan wahyu kewajipan solat Jumaat. Solat Jumaat, tuan-tuan, dah turun di Mekah, tapi Rasulullah tidak mempunyai kemampuan untuk buat berjemaah secara terbuka solat Jumaat. Tapi Rasulullah hantar utusan supaya Mus'ab buat di Madinah. Mus'ab buat dah sebelum Rasulullah hijrah. Sebab itulah bila Rasulullah hijrah, solat Jumaat Rasulullah kali pertama di lembah, di satu wadi kan, Rasulullah singgah. Itulah solat Jumaat Nabi. Dalam perjalanan daripada Quba menuju ke Madinah, ada di satu lembah. Ringkas, padat dan pendek. Kalau kertas A4 8 baris saja isi teks khutbah Nabi. Tapi berbeza dengan kita sekarang. Kita sekarang khutbah dulu baru semayang. Hak Nabi awal-awal dulu semayang dulu baru khutbah. Dia adalah pertukaran tu dalam sejarah. Okey, biar yang tu. Jadi bila Rasulullah berhijrah apa, perang Badar, sampai tahap perang Uhud. Perang Uhud inilah menyaksikan segala-galanya tentang diri Mus'ab. Dia antara orang yang syahid. Syahid dia amat-amat menyedihkan. Orang lain mungkin syahid di panah, ada. Orang lain mungkin syahid ditombak, ada. Orang lain ditikam, ada. Tapi kita tengok Mus'ab ni, dia syahid waktu keadaan paling tegang. Ketika mana musuh-musuh sedang giat pada masa tu tumpukan serangan pada batang tubuh Nabi. Jadi dia nak mengelakkan orang tu tumpu pada Nabi, dia pacu kuda-kuda dia di celahan musuh. Bawa panji ni. Datanglah Ibnu Kumaiyah.
Ibnu Qumai'ah, kita nak kata apa? Buat pedang lagu ni. Ambil pedang, buat lagu ni. Nak guna perkataan apa? Bahasa Inggeris nak kata apa? Nak kata pancung tu tak juga. Kalau tikam menghayun. Abang ni guru BM ke apa? Menghayunkan. Dia kata bukan kita tak tahu menghayunkan. Kadang-kadang bila kita nak sebut tu saat tu dia tak mai. Nasib baik abang ada penyelamat. Menghayunkan pedang dia kena tangan siapa? Tangan Mus'ab. Putus tangan Mus'ab. Putus tangan tuan-tuan. Semangat tak kurang. Ambil dengan tangan kiri. Pacu lagi kuda. Mari pula belah ni. Dua-dua putus. Tinggal hanya pangkal lengan. Ambil lagi kepit dua-dua. Ambil lagi kepit dua-dua masuk tu. Barulah mari tombak. Kawan tu tombak sungguh-sungguh geram. Dah tangan ni pun ambil lagi. Putus tangan ni ambil lagi. Kawan tu tombak sampai patah kayu tombak. Lalu jatuh dia. Dan itulah dia menghembuskan nafas yang terakhir. Tu sahabat-sahabat dulu berperang. Kalau kita, mungkinlah orang tengah tak putus, luka sikit je. Sekejap lagi apa jadi? Luka sikit. Sekejap lagi, ambulans mari dah. Baluk tangan, pukul tangan. Kamu rehat cedera. Orang lain pula tu. Hak ni dia nampak. Dia nampak apa yang dijanjikan oleh Allah. Jadi wafatlah dia. Medan Uhud lah medan antara sahabat yang mati pelik-pelik. Mati tu tak pelik, sorry, ayat tu salah. Mati tu biasa, tapi anugerah Allah tu hebat-hebat. Ada sahabat yang mana dia meninggal sebelum sempat, dia turun medan perang sebelum sempat apa? Dia baru bersama dengan isteri dia, mari saja gendang, paluan gendang perang ni, dia terus menuju ke medan perang tanpa sempat mandi wajib. Lalu dia dimandikan oleh siapa? Oleh malaikat. Ada sahabat yang mati di satu tempat, sahabat tengok, confirm dah dia mati. Kalau kita kata di tepi ni, tiba-tiba pergi cari, dia duduk di satu bukit yang mana tubuh dia ni basah, seolah-olah baru dia dimandikan. Baru sat-sat dimandikan jenazah. Banyak peristiwa-peristiwa hebat yang berlaku kepada sahabat. Mus'ab salah satunya yang Rasulullah sedih bila Rasulullah tengok mayat dia dengan sehelai burdah. Rasulullah tutup muka dia. Pendeknya burdah tu nampak kaki. Rasulullah suruh sahabat tutup kaki, nampak muka. Lah sekali tutup muka, Rasulullah minta sahabat cari rumput izkir. Rumput ni hanya ada di padang pasir saja. Tutup kaki dia, Rasulullah menangis. Dahulu Rasulullah kata, rambut ini sentiasa disisir dan disikat dengan rapi. Tubuh ini sentiasa memakai pakaian yang halus dan lembut. Tapi hari ini dia meninggal dalam keadaan rambut yang kusut masai dan sehelai burdah yang sederhana. Menangis Rasulullah. Bila Rasulullah balik mayat dia, Rasulullah tersenyum. Lalu sahabat tanya, kenapa kamu tersenyum wahai Rasulullah? Kerana aku melihat para bidadari berlari-lari untuk mendapatkan Mus'ab bin Umair. Tuh sahabat. Siapa dia sebenarnya? Ya, dia sahabat Nabi. Dia adalah juga sepupu sabit Nabi dan boleh juga dikatakan sebagai biras Nabi. Biras Nabi. Kok mana dia jadi biras Nabi? Siapa yang hafal semua isteri Nabi pasti tahu. Dia nak jadi biras ni mesti ada dengan isteri Nabi lah. Salah seorang isteri Rasulullah dan juga sepupu Nabi ialah Zainab binti Jahshin. Cari dalam banyak-banyak isteri Nabi Zainab binti Jahshin, yang mana Zainab ni bekas isteri kepada anak angkat Nabi Zaid bin Harisah tu kan.
Bila diceraikan oleh Zaid, Nabi kahwin dengan Zainab. Zainab tu sepupu Nabi, anak kepada mak saudara dia Umaymah binti Abdul Muttalib. Adik kepada Zainab nama dia Hamnah. Hamnah binti Jahshin itulah isteri Mus'ab bin Umair. Isteri Mus'ab tu adik kepada Zainab. Jadi Rasulullah dengan Zainab sepupu, Rasulullah dengan Hamnah pun sepupu. Jadi bila kawan ni kahwin dengan Hamnah, dia sepupu sabit boleh lah, sebab sepupu sabit satu saya sebut tadi. Satu lagi adik ipar, bukan ipar, biras, betul lah tak? Zainab dengan Hamnah adik-beradik, Rasulullah dengan dia jadi biras. Sebab itulah bila balik perang Uhud, Hamnah duk tunggu. Rasulullah tak tahu nak cakap apa. Rasulullah tak tahu nak cakap apa. Bayangkan yang belah perempuan ni, kalau anda duduk ni, kata penghayatan, duduk pada tempat Hamnah. Pertama Hamnah tanya siapa? Bagaimana keadaan abangku? Siapa dia abang kepada Zainab dan Hamnah? Abdullah bin Jahshin, sepupu Nabi. Abang Zainab, abang Hamnah, Abdullah. Abang kamu terkorban syahid. Tanya abang, abang mati syahid. Bagaimana dengan suami aku, Mus'ab? Suami kamu juga terkorban, mati syahid. Bagaimana dengan pak saudara aku? Pak saudara dia, pak saudara Nabi juga, Hamzah kan terkorban. Pak cik Hamzah macam mana? Terkorban syahid. Tuan-tuan boleh tak letakkan jiwa dan hati kita pada kedudukan Hamnah masa tu? Tanya abang kandung, mati. Suami mati, pak saudara mati. Kita aksiden baru tak mati lagi. Tu pun kita dah sedih, bukan main dah. Abang aksiden tak mati, aksiden sedih dah kita. Ni bukan seorang, tanya seorang mati, tanya seorang mati, tanya seorang mati. Rasulullah tak sanggup nak bersemuka dengan Hamnah, nak habaq benda ni. Tapi itulah hakikat yang dilalui oleh sahabat dan sahabiah dalam medan Uhud. 70 orang terkorban kan tuan-tuan. Besar jumlah 70 orang ni. Semua sahabat-sahabat besar. Yang hari ni kalau kita pergi ziarah di perkuburan kan, tempat makam-makam syuhada Uhud, kita boleh tengok kubur-kubur sahabat ni. Walaupun kubur tu nampak biasa, tetapi hati kita ni, bila mengenang kembali perjuangan mereka, sedih kita. Baik, itulah pengakhiran hidup Mus'ab. Ni baru nak masuk hadis. Boleh tak? Okey. Baik, Rasulullah sebut apa kepada sahabat bila tengok Mus'ab tadi? Kemudian Nabi SAW bersabda, bagaimanakah keadaan kamu? Selesai dah isu Mus'ab tu. Nabi tanya, bagaimanakah keadaan kamu pada suatu saat nanti? Nabi tanya siapa ni? Tanya sahabat. Agak-agak bagaimana keadaan kamu bila tiba saat-saat seperti ini? Nanti kamu pergi di waktu pagi dalam keadaan kamu berpakaian dengan satu pakaian, dan di waktu petang kamu berpakaian dengan pakaian yang lain pula. Rasulullah gambarkan satu suasana yang bakar berlaku. Bagaimana keadaan kamu sekiranya satu masa kamu keluar pada waktu pagi dengan satu pakaian, bila waktu petang, waktu lain pula kamu keluar tu dengan pakaian yang lain. Bukan pakaian hak pagi tadi. Kalau pakai pagi bukan pakaian hak petang tadi. Tu yang pertama. Yang kedua, dan bila diangkatkan satu hidangan, diletakkan pula satu hidangan yang lain. Kita dah diletakkan satu hidangan, baru nak makan, mari lauk lain pula.
Tak ada nak makan, lauk lain pula. Seolah-olah ada 2-3 jenis lauk atas meja makan kita. Itu yang kedua Nabi habaq. Yang ketiga, dan kamu menutupi, yakni menghias rumah kamu seperti mana kamu memasang kelambu Kaabah. Kamu hias rumah kamu sebagaimana kamu memasang kelambu Kaabah. Nak bagi hias Kaabah, nak bagi cantik Kaabah, begitulah kamu pada masa akan datang menghias kediaman dan rumah kamu cantik-cantik, indah-indah. Baik. 3 benda Rasulullah sebut, tuan-tuan, untuk kita sama-sama fikirkan berkenaan dengan akhir zaman. Pertama, Rasulullah sebut tentang pakaian, yang kedua tentang makanan, yang ketiga tentang tempat tinggal. Sebenarnya inilah 3 yang menjadi keperluan asas dan utama bagi setiap manusia. Kita hidup di bumi mana pun, ni 3 benda paling penting dalam hidup manusia: pakaian, makanan, tempat tinggal. Tak ada salah satu tak sempurna hidup sebagai manusia. Sebagai contoh, kalaulah kita ni dapat makan banyak hari-hari, makan banyak hari-hari, KFC kita boleh makan, McDonald kita boleh makan, Pizza Hut kita boleh makan, nasi kandak boleh makan, nasi kerabu boleh makan, mari Terengganu nasi dagang, kepuk lekok, losong, pok din. Baru kenal pok din. Ada pok din kat sini? Tak ada. Okey, boleh makan. Lepas tu rumah kita besar, makan mewah, rumah besar, satu je selek, baju seluar tak ada. Nak keluar rumah, bertelanjang pula. Makan mewah dah duduk dalam rumah, rumah besar dah, aircon penuh. Tapi nak keluar, baju tak ada, seluar tak ada. Sempurna tak hidup? Tak boleh. Tak ada pakaian, tak boleh. Pakaian mesti ada. Cuba kita tukar pula. Pakaian mewah, baju kot kita ada, kemeja kita ada, t-shirt kita ada, seluar track ada, seluar selek ada, seluar jeans ada, rumah besar, tapi makanan tak ada. Rumah aku besar, bergaya bukan main hebat, tapi nak makan tak boleh. Lapak hari-hari, dahaga hari-hari. Sempurna dah hidup? Tak sempurna, tuan-tuan. Satu lagi kita tukar. Pakaian hebat-hebat, makan hebat-hebat, rumah tak ada. Hang nampak je bergaya, kereta besar, rupanya tidur dalam kereta. Contoh lah. Nak buat lagu mana kena tidur dalam kereta, rumah tak ada. Di sinilah almari belakang tu duk sangkut baju berderet tu yang boleh bergaya tu, tidur pun situ lah. Pasal apa? Rumah tak ada. Tak sewa, tak ada juga. Tak sempurna, tuan-tuan, hidup. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah. Kenapa kita perlukan makanan untuk meneruskan kelangsungan hidup? Kenapa kita perlukan pakaian untuk menutup tubuh badan dan aurat kita? Kenapa kita perlukan rumah tinggal? Untuk kita bebas bergerak, tukar pakaian dan merehatkan tubuh kita setelah penat bekerja. Itu yang paling asas. Hak lain tu kalau Allah bagi rezeki lebih, Allah bagi anugerah lebih, ikut tuan-tuan lah nak top up apa. Baik. Sekarang ni, pertama kita tengok Rasulullah habaq pagi baju lain, petang baju lain. Betul tak apa yang Nabi sebut? Betul tak? Betul, tuan-tuan. Bahkan lebih daripada apa yang Nabi sebut. Inilah anugerah. Kita kata kita hidup di zaman yang Allah bagi kita rezeki dan nikmat melimpah, penuh dengan kemewahan. Kita ambil satu contoh mudah. Bagi orang yang ada jawatan dalam kerajaan, sekurang-kurang dia keluar bekerja pada pagi siap dengan suit masing-masing. Hak jenis bomba pakai lagu mana? Pakai baju bomba.
Hak polis pakai baju polis. Hak cikgu pakai baju gaya seorang cikgu. Hak berniaga, orang berniaga. Businessman, businessman. Orang SPRM, SPRM, LHDN, LHDN. Semua ada suit masing-masing mengikut jawatan yang dijawat. Apatah lagi orang hak tak kerja dengan kerajaan. Maksudnya kita sebagai peniaga ikan ke, peniaga keropok ke, peniaga pasar malam ke, kita keluar pun mesti berpakaian. Pagi pakaian lain. Bila balik daripada kerja tadi, kita pakai apa? Contoh balik kerja, duk relax sat, marilah pukul 3, pukul 4. Isteri pun kata, bang, dalam peti ais ikan habis, ayam habis, lauk tak ada apa. Jom kita pergi Giant, kita pergi Tesco, kita pergi ujung noh Mesra Mall. Baru kenal Mesra Mall. Okey lah. Agak-agak bila isteri ajak pergi Tesco, pakai baju bomba tadi tak? Abang tu abang bomba. Tak pakai baju bomba dia. Maksudnya dia pakai casual biasa. Mungkin nak pergi Tesco, baju t-shirt. Seluar slack ke, seluar track ke, ikut dia lah. Maksudnya pakaian lain lah. Pilah dia. Beli-beli ikan apa, sukup, balik. Duduk lepas semayang asar tu, pukul 5, pukul 6, Din pula lalu. Din pula duduk jogging. Lama tak jogging, jom join aku. Jogging. Jogging tu agak-agak tukar baju bomba balik tak? Orang ajak pergi jogging, tak lah. Pakai baju hak gaya orang jogging lah. Seluar track, kasut sport apa, keluar jogging. Lepas tu sambil jogging tu memang kata, oh malam ni ada kuliah ni. Kat mana? Dori pakar lah. Ustaz mai jauh ni. Lagu mana? Okey, boleh join. Dia nak mai masjid sat lagi, pakai baju bomba ke, baju jogging ke, baju keluar Tesco tadi. Ada dah, lagu ni lah. Ada hak pakai jubah sekerat, kain sarung. Ada hak baju Melayu seluar selek, ada hak baju Melayu siap lengkap bersamping tengkolok pun ada. Maksudnya sekurang-kurang berapa kali dah tukar baju tadi? 4 dah. Nabi kata pagi dengan petang lah. Kita ni lebih daripada yang Nabi sebut, mewah sungguh. Bukan 4. Sebenarnya lepas balik sat lagi tidur lagu ni lah. Tuan-tuan tidur hari ni lah. Dah saya rasa mesti tukar dah. Paling koman pun baju putih Cak Ansar, kain sarung saja dah. Paling koman kita kata. Hak teruk lagi kain sarung saja, panas lagi. 5 kurang-kurang. Mewahnya kita. Dan kalau lihat pada dalam bilik kita tu, orang yang sederhana mungkin ada 1 almari, betul. Orang yang Allah bagi kemewahan agak-agak lebih tak 1 almari. Lebih. Ada rumah dia sampai 2 almari, 3 almari. Orang kaya mungkin 4-5 almari. Lagu mana pula kehidupan artis-artis tuan-tuan, orang-orang jenis hebat. Sebab mereka selalu tunjuk koleksi-koleksi mereka tak? Bukan kata baju. Ni kasut dulu dia tunjuk. 100 pasang kasut. Inilah kasut saya. Ni kasut jogging, ni kasut main bola, ni kasut main tenis, ni kasut main ski. Ni dia bilang satu-satu. Sekarang kita bergerak bahagian seluar pula. Buka almari seluar dia. Macam-macam jenis seluar, macam-macam jenis baju, macam-macam jenis fashion. Beg tangan, jam tangan. Tu hak kaya sungguh lah. Nah, habaknya itulah keadaan kita. Mewah sungguh. Tu yang pertama, Allah bagi anugerah nikmat berpakaian. Yang kedua Nabi sebut apa tadi? Tak ada siap satu hidangan, mari hidangan lain, mari hidangan lain. Kita koman-koman paling miskin sederhana pun berapa lauk atas meja? Paling koman kan 2 dah. Apa dia biasa lauk hak kira tahap miskin? Telur kan? Singgang. Kalau singgang ikan tongkoi tu kira hebat dah. Ikan tongkoi berapa belas kilo dah ni? Mahal dah tu. Kalau saya ni paling komannya ikan sardin dengan telur goreng 2 dah. Kalau orang tu ikan apa? Sayur air sayur tu sayur air, lepas tu ikan kering. 2 juga. Tu pun 2 dah. Baik.
2 ke dia, 3 ke dia, 4 ke dia, tuan-tuan boleh tengok. Orang yang tahap sederhana paling koman 3 hingga 4 orang sederhana kan. Ada satu jenis tu memang untuk kuah. Ada satu tu untuk jenis goreng. Biasanya ayam goreng ke, telur goreng ke. Lepas tu hak jenis apa tu Pak? Sayur-sayur pula dah. Sayur tu, sayur kubis, sayur ni. Lepas tu adalah pula hak jenis penghujung tu. Kita kata pemanis mulut. Kurang-kurang 4, mewahnya kita. Lepas tu kalau pi pasar raya pula. Kalau kita pi kedai makan, kalau order tu satu ke banyak? Koman-koman dah. Alang-alang dah setahun sekali tu tak pernah sabar. Sebulan sekali kan kita pi. Siakap 3 rasa, siakap bakar, siakap apa hak warna putih tu? Steam 3 dah jenis. Padahal satu ikan baru tu. Siakap tu 3 jenis dah. Lepas tu marilah daging merah, ayam paprik, kailan ikan masin pun ada, kangkung, lepas tu macam-macam. Kadang-kadang penuh meja. Mewahnya Allah bagi nikmat rezeki. Baik, yang ketiga, kamu menghias rumah kamu. Rumah kita lagu mana tadi? Hias dah. Rumah tu rumah lah, hias pun hias. Sekurang-kurangnya rumah kita langsir dia tak? Maksudnya menghias dah tu. Langsir, almari-almari apa ni, terutama orang perempuan kalau pi Langkawi. Biasa mereka bawa balik apa? Mereka suka beli apa? Cawan-cawan ni kan. Cawan-cawan tu mahal. Tapi hak mahal tu lah hak tak guna dah. Mahal tu lah hak tak guna. Maksud tak guna ni tidak digunakan. Kalau tekan sikit hak tu hak tak guna pun. Cawan yang tak berguna. Maksudnya duk adalah almari, beli mahal-mahal, tunggu sampai tempoh pecah sendiri. Gitulah biasa. Tak guna pun sampai bila-bila. Hak betul-betul guna hak mana? Hak kedai RM2 tu lah. Hak satu RM2, hak tu duk guna, duk makan. Hak tu sayang, pecah sikit, aduh. Kalau anak main bola dalam rumah kena hak tu, petir, guruh. Kalau sini pelakar, tahu pelakar? Kita tak guna istilah pelakar sini. Orang Kelantan pelakar tu macam petir guruh lah. Ke pelakar tu asing? Tak tahu pelakar. Tak guna. Petir guruh, bukan petir guruh betul. Petir guruh daripada mulut mak tu lah. Marah kat anak sebab main bola kena dia punya pasu ke, kena dia punya barang-barang tadi. Hias sungguh-sungguh rumah cat sana dalam color lain. Luar color hijau, dalam color biru, bilik color oren. Tuan-tuan ni, saya tak ada kata apa, tuan-tuan senyum awal duk suka. Baik, kita tengok keadaan lagi di pos. Bukan kata dulu kereta tu bawah pokok rambutan boleh parking, tapi lah ni jangan. Kereta beli mahal-mahal, 2 biji, 3 biji depan rumah. Ada garaj khas, pos khas untuk kereta. Tu pun kalau ada motor besar, ada lagi garaj khusus, basikalnya, macam-macam. Mewah sungguh Allah bagi. Tapi apa pun tuan-tuan, nikmat-nikmat tersebut, kita tengok apa yang Rasulullah sebut. Lalu sahabat jawab, bila tengok Rasulullah cakap macam tu, sahabat jawab apa? Wahai Rasulullah, tentunya di waktu itu keadaan kami lebih baik daripada hari ini. Kalau betul berlaku macam tu, keadaan kami lebih baik daripada hari ini. Kenapa? Kerana sahabat-sahabat dulu bagaimana mereka berpakaian? Susah nak dapatkan pakaian. Tengok sahabat Mus'ab tadi, bertampang-tampung, tampal sana, tampal sini. Sahabat lain pun lebih kurang. Apatah lagi kalau kita baca sirah atau sejarah sahabat Ahlu Suffah. Pernah dengar kan sahabat Ahlu Suffah? Lagu mana keadaan mereka? Pakaian mereka. Ada yang khalifah ni nak buat pakaian pun setahun sekali pun payah. Ada satu kes waktu Saidina Umar. Saidina Umar ni menerima ghanimah.
daripada satu peperangan kain, dapat kain. Jadi bagi sikit seorang kain ni, bila dibagi ghanimah di antara sahabat-sahabat ni, kain hak dapat tu kalau nak buat jubah selai memang tak cukup. Nak buat jubah selai tak cukup. Tiba-tiba satu hari naik Saidina Umar berkhutbah di atas mimbar, pakai satu jubah yang dibuat daripada kain hak dapat ghanimah tu. Kalau kira hak kita dapat bahagian satu seorang tu, tak boleh nak buat satu jubah. Tiba-tiba Umar boleh pakai jubah ni. Tengok tu khalifah, tapi nak habaq di sini keadilan dalam Islam menyuarakan satu-satu hak agar dapat dikenal pasti dan diberikan jawapan. Jadi bagi rakyat rasa macam tak puas. Kita semua dapat sama. Tak logik pula dapat buat jubah sedangkan Umar boleh buat. Sedangkan Umar tu siapa? Khalifah. Mereka bukan tegur atau mempertikaikan Umar, tapi nak tahu bagaimana Umar dapat buat jubah dia. Tak jadi berkhutbah lah kawan ni. Orang tanya. Lalu dia kata, ya, aku juga dapat bahagian sama seperti kamu. Kalau sama bagaimana boleh buat satu jubah? Lalu siapa yang bangun? Itulah anak dia, sahabat Nabi, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berkata, bahagian yang menjadi milik aku hadiahkan kepada bapakku. Jadi bila dia dapat daripada aku, campur dengan hak dia, bolehlah buat juga. Tapi lagu mana pun nakkan jawapan. Kita hari ni boleh tak nak tanya lagu tu? Hang ambil mana duit ni? Selagi tak jawab yang betul, tak jawab yang pasti, jangan berdegil. Tak puas hati lagi ni jawapan ni. Bagaimana boleh dapat duit ni? Bagaimana boleh dapat projek ni? Bagaimana boleh ni? Berapa banyak yang tak terjawab, tuan-tuan. Bahkan mungkin ada yang sengaja disembunyikan daripada pengetahuan rakyat yang berhak untuk mengetahui hal tersebut. Tapi itulah khalifah terdahulu. Ada khalifah yang mana mereka boleh temui rakyat 6 hari, 1 hari tak boleh bertemu dengan rakyat. Pasal apa? 1 hari itu dia basuh jubah dia, kerana dia ada selai tu saja jubah. Dia duk pakai jubah tu bertemu dengan rakyat, pakai jubah tu 1 hari ini, bila kotak basuh jubah tu. Bila basuh tak ada pakai yang lain lah. Hari tu off. Jadi orang duk tanya, pasal apa hari ni khalifah selalu off ni? Pasal apa? Rupa-rupanya tu saja jubah yang dimiliki oleh khalifah. Tuan-tuan, hari ni kalau jubah khalifah lagu mana? Kita tengoklah mahalnya dah, banyak jenisnya. Orang tu hadiah kain, orang ni bagi kedai kain. Tak ada nak beli lagi. Berapa kain ni? Tak apa, khalifah ambil lah 10 elah. Tak ada nak tanya harga lagi. Baik. Kalau bab makanan, bagaimana kita melihat konteks sahabat-sahabat dan Rasulullah makan? Pernah tak tengok satu peristiwa? Salah soalan tu, pernah tak tengok? Memang kita tak pernah tengok. Pernah tak dengar peristiwa Aisyah menangis? Bila mana Aisyah menunggang pula dah. Nak kata apa? Sahabat ajak majlis walimatul urus, mengundang, nak cakap mengundang, pergi menunggang. Mengundang Aisyah majlis walimatul urus dia. Jadi makanlah sejenis roti tu. Kebetulan roti tu pula sedap dan lembut. Jadi menangis Aisyah. Jadi sahabat tanya, pasal apa menangis? Dia kata, sepanjang aku hidup dengan Rasulullah, kami berdua tak pernah makan roti selembut ini. Jadi di majlis walimah tu makan roti sedap lagi, lepas tu rasa dia lembut. Menangis Aisyah bila sahabat tanya pasal apa? Waktu hidup dengan Rasulullah dulu, kami tak pernah lagi merasa dan makan roti selembut ini. Maksudnya kita boleh bayangkan bagaimana makanan yang dimakan oleh Rasulullah. Bab perhiasan rumah, waktu kita boleh agaklah rumah tangga Rasulullah macam mana kan? Jauh daripada kemewahan,
cak rumah jauh sekali dah. Kenderaan Rasulullah adalah unta, adalah beberapa ekor ternakan-ternakan yang dimiliki oleh Rasulullah. Kita tengok gambaran dengan Aisyah. Bila Rasulullah tanya ada makanan tak? Kalau Aisyah kata tak ada, Rasulullah jawab apa? Berpuasa. Kalau Aisyah kata ada, hanya separuh buah kurma. Buah kurma sebiji, belah dua, separuh tu pun kongsi dengan Rasulullah. Tu je ada, makan tu je lah. Kita ni kalau buka puasa bukan kata separuh daripada hak sebiji. Sekotak tu separuh kita bantai. Sekotak tu berapa kan? Sekotak tu sekilo ke sekotak? Setengah kilo. Maksudnya kalau separuh 1/4 kilo. Zoom makan tak berhenti. Nama pula sedap-sedap tak? Mariami lah. Apa lagi nama? Ajuah pula, macam-macam lah nama tu. Tapi nak sebut tuan dia kena berbisik. Yusuf Tayyub. Tak boleh sebut kuat. Okey, boleh faham ah? Okey, sekarang ni kita tengok, itulah keadaan dia. Maksudnya bila Rasulullah dengan sahabat hidup lagu tu, dan Rasulullah cerita baju bertukar pagi petang, makanan mari satu, rumah cantik hias, tentulah sahabat kata keadaan tu lebih baik. Kita pun akan kata lebih baik. Kalaulah tok kita atau bapak kita cerita dekat kita, agak-agak tuan-tuan, dulu bapak hidup selepas zaman Jepun mari Malaya, baju ni ala kadar saja. Hak pakai tu pakailah, tak kira dah saiz. Janji ada baju ketat ke tak muat ke terlampau besar ke, bapak pakai je. Lalu bila kita bandingkan dengan hari ini, berasa lebih baik tak? Berasa lebih baik dengan kehidupan bapak dulu. Bapak dulu kalau makan ubi kayu, ubi keledek, padi pun padi tumbuk, tak ada mesin padi. Kita hari ini beli beras macam-macam. Kita berasa itulah lebih baik. Rumah pula, Allah, rumah dulu dinding buluh. Kalau hujan tu bocok, mari angin kuat sikit, tercabut atap, macam-macam. Kita pun berasa hak kita ada hari ini lebih baik daripada bapak. Siapa pun akan cakap lebih baik apa yang dikhabarkan oleh Nabi. Tetapi apa yang Rasulullah jawab? Rasulullah kata apa? Bukan, sahabat kata lagi, kami akan memberikan penumpuan kepada masalah ibadat saja dan tidak usah mencari rezeki. Kalau betul-betul jadi lagu ni, pasti kami hanya tumpukan pada ibadah saja dan tak payah cari rezeki. Lani ni bila kita susah, kita bercampur. Nak cari rezeki satu hal, nak bekerja satu hal. Dah, ni kita dah mewah dah. Rumah ada cantik, pakaian ada berlambak, makanan ada banyak. Nak tumpu apa lagi? Buat ibadah je lah kan? Buat ibadah je lah, tak payah fikir dah nak cari rezeki. Dah rumah besar, tak perlu dah. Almari banyak, tak perlu dah. Makanan banyak, tak perlu dah. Fikir pasal apa? Ibadah saja. Senang nak buat ibadah. Solat syuruk boleh buat, makan tak payah fikir dah berlambak. Kemudian solat duha boleh buat, rumah tak payah fikir dah besar. Solat duha lah, solat tu lah, solat ni lah, solat ni. Fikir macam tu kan? Betul ke tak? Tapi Nabi kata apa? Tidak. Keadaan kamu hari ini adalah jauh lebih baik daripada keadaan kamu hari itu. Dulu miskin pun dan semayang sunat, dan semayang hak wajib. Hari ini tuan-tuan, kaya 3 jenis 3 pesen tadi pun ada lagi orang yang sanggup meninggalkan solat 5 waktu. Tinggal semayang, pasal apa? Sebab tak ada pakaian ke tinggal semayang? Oi, pakaian 5 almari. Tinggal semayang sebab tak ada makanan ke? Makanan 5 jenis lauk atas meja. Tinggal semayang sebab tak ada rumah ke? Rumah rupanya 3 tingkat, tapi tinggal solat 5 waktu.
Kerana apa meninggalkan solat? Banyak kemungkinan. Kemungkinan terlampau mencari harta dunia dan terlampau bersemangat cintakan bentuk materialisme sehingga sanggup mengingkari perintah dan arahan daripada Allah. Sebab segala tiga benda ini dia jadi macam magnet, tuan-tuan. Kalau tidak dikawal dan dijaga, dia akan makin membara. Sebab tu dalam satu hadis Nabi pernah sebut, sekiranya diberikan kepada anak Adam satu gunung emas, pasti dia berkeinginan satu gunung emas yang kedua. Bukan kata bagi gelang sorat, bukan bagi satu rantai 15 kilo. Kalaulah diberikan satu gunung emas, kalau kita tahu, oh Allah dapat satu gunung cukup lah ni, tapi dia pasti berkehendakkan gunung emas yang kedua. Kalau harta dan material tidak pandai dijaga, dia jadi macam magnet, nak cari sampai hati dan jiwa dia puas. Dalam keadaan nak cari itulah boleh berlaku pelanggaran terhadap hukum dan perintah Allah. Terlampau nak cari harta, berkemungkinan seseorang tinggal semayang. Terlampau sayang harta, dia tak mau bayar zakat. Terlampau sayang harta, niat pi Mekah, niat pi haji tak ada. Tapi Bangkok dia boleh sampai, Paris dia boleh sampai, London dia boleh sampai. Itulah bahananya. Tak, bukan salah pi Bangkok, bukan salah pi Paris, tuan-tuan nak pi lah. Tak ada masalah kalau Allah bagi harta lebih. Tetapi kalau tuan-tuan ada kemampuan, utamakanlah perjalanan ke tempat-tempat yang disarankan oleh agama. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa dan sebagainya. Lebih penting mendahului tempat-tempat tersebut berbanding dengan tempat-tempat lain. Bukan kata tempat lain tu tak boleh pergi. Okey. Sekarang apa lagi bahana dia? Kita katakan sahabat dulu dalam keadaan teruk mereka hebat ibadat. Tapi kita hari ini ada segala-galanya, kenapa kecundang dalam ibadat? Patut hak teruk tu lah, lapar selalu, dahaga selalu, rumah pun tak ada, makan pun jarang-jarang. Patut hak tu lah teruk ibadat. Tapi hak tu cemerlang, hak tu hebat ibadat. Maksudnya kefakiran dan kemiskinan telah membawa mereka taqarrub dan kedekatan dengan Allah. Tetapi umat hari ini kemewahan dan kelimpahan telah makin menjauhkan mereka daripada Allah. Tak, kita tak kata semua orang ada tiga-tiga tu hebat semayang, hebat buat ibadat, berlambak. Tapi kita ambil perkiraan secara umum, itulah yang bakal berlaku. Kenapa jadi demikian, tuan-tuan? Sedangkan kita dah punya segala-galanya, tetapi kenapa ibadah-ibadah mereka yang terdahulu jauh lebih hebat? Satu, berkemungkinan percampuran. Apa dia? Bercampur apa? Bercampur apa agak-agak? Bercampur antara halal dan haram, menjadikan satu-satu harta atau kehidupan manusia itu berkat atau tidak berkat. Berkat tak berkat ni benda yang tak nampak tetapi boleh dirasai. Kita boleh tengok kadang-kadang kehidupan orang tu nampak sederhana, anak pula ramai, kerja dia biasa. Contohlah kita kata, tak semua. Kita nampak mungkin dia kerja guard, tapi dia tak tinggal semayang, dia patuh ajaran agama, dia jaga anak dia, didik anak dia. Anak dia pula 10 orang. Kalau kita kata lagu manalah zaman ni dia nak bela anak dia, nak jaga anak dia, nak bagi makan hak 10 orang dengan gaji dia. Tapi Allah bagi kecukupan. Anak dia tak pernah tak makan, anak dia tak pernah lapar dan berjaya. Mari SPM cemerlang, mari hak PT3 cemerlang, mari hak UPSR cemerlang. Tetapi ada sebahagian kalau kita melihat satu keluarga yang punya segala-galanya,
Buat mari kat kita, ustaz, anak berapa orang? Seorang ni ya ustaz. Pasal apa? Allah tak dengar kata sungguh. Buat ayat tawak sikit. Saya kata tak payah buat, memang ayat tu dah tawak. Sajalah nak dengan dia dah. Maksudnya tak boleh nak kawal. Berkemungkinan ada benda-benda, isu-isu percampuran tadi. Kita tak perlu membuat tuduhan, tetapi kita cakap secara umum. Kadang-kadang ada dari sudut kerja kita yang tak beres, hubungan kita dengan Allah tak beres, hubungan kita dengan manusia lain tak beres, hubungan dengan tempat kerja tak beres, sehingga Allah meletakkan ujian-ujian dan musibah itu pada keluarga dan anak-anak. Anak seorang je tapi hak itulah tak dengar kata. Anak seorang lah, hak itulah paling payah nak jaga. Dan bila kita melihat pada orang lain, oh, dia tu anak 10 tapi relax je. Anak dia dengar cakap, suruh baca Quran pun baca Quran. Hak ni aduh, payahnya nak baca Quran. Jadi janganlah kita sebagai hamba Allah mereka-reka alasan. Sebab sesiapa pun kita, setiap perintah itu adalah wajib. Hak mana wajib lah. Kita kata kaya kita pun kena semayang, miskin pun kena semayang, sakit pun kena semayang. Nak habaq semayang tu tak boleh tinggal. Tak ada ruang nak untuk kita kata no for salat. Hak sihat lagi lah kena semayang. Hak tak berapa sihat pun kena semayang. Hak tak boleh bangun pun kena semayang. Hak lembik pinggang pun kena semayang. Hak terbaring pun kena semayang. Yang penting solat jangan tinggal. Itulah keberkatan dalam hidup kita, punca connection dan hubungan kita dengan Allah. Semayang. Ada orang, ni sajalah ni, dia guna isu semayang untuk dia balik kerja. Tengah hari tu bos tak bagi balik, tapi dia nak balik, dia guna isu solat. Dia ada 3 orang pekerja. Mari pekerja hak mula-mula, dia kata, bos, saya nak balik tengah hari ni. Bos kata tak boleh, peraturan saya dah buat, tak boleh balik tengah hari kecuali habis waktu kerja. Jadi dia guna isu semayang. Dia kata apa kat bos dia? Dia kata, saya ni memang mewajibkan ahli keluarga saya solat berjemaah. Jadi bila waktu zuhur ni saya kena balik lah sebab saya imam. Padahal bukan lagu tu, tapi dia guna alasan dia. Saya imam, jadi kalau tak ada saya tak jadi solat berjemaah tu. Jadi saya kena balik. Bos kata tak boleh, alasan kamu tak kukuh, tak boleh. Mari pula pekerja kedua. Bos, anak saya baru belajar semayang. Kalau tak ada orang tengok, memang dia tipu. Dia masuk ke bilik pun dia duduk saja ya. Jadi saya kena tengok. Kalau saya tak tengok, memang dia tak semayang. Jadi saya minta nak balik, nak tengok dia semayang. Kalau anda jadi bos, kukuh ke tak kukuh? Anak saya baru belajar semayang, kalau tak tengok dia tipu semayang. Jadi saya kena tengok baru puas hati dia semayang. Tak boleh balik. Mari hak nombor 3. Hak ni boleh balik. Agak-agak apa alasannya? Agak-agak apa alasannya? Bos kata balik terus. Dia kata apa kat bos dia? Dia kata, bos, isteri saya baru boleh semayang. Oh, balik terus. Alasan dia semua semayang, tapi hak paling kukuh kemas hak nombor 3 dah. Isteri saya baru boleh semayang, boleh balik terus. Saja je tu. Nak habaknya orang yang beralasan, isu dia semayang. Tapi 2 tak lepas, 1 lepas. Kerana dia rasakan paling logik di sisi bos. Kita ni tak ada kena-mengena, rekaan semata-mata. Nak habak orang yang beralasan. Tak ada alasan tuan-tuan. Tak ada alasan. Baik. 9.24. Sambil-sambil ni saya nak tanya, sebab viral tadi, yang mana tuanku baginda dah macam bagi satu, bawah tu nampak Ustaz Zul Al-Bakri yang punya tanda tangan kan. Jadi esok ni kira berpuas puasa dah, 17 hingga 22 tu. Seolah-olah macam isi surat tu daripada 17 hingga 22 masjid ni macam dilarang beroperasi lah, maknanya kena bersih apa kan.
Jadi saya patutnya ada 2 hari lagi. Jadi esok tu 17 dah. Boleh faham tak maksud saya ni? Jadi kalaulah kata berkuat puasa, kira belas lah malam ni. Esok kena balik lah. Lagu tu lah. Ada tak orang hak situ tu main sini? Ada tak? Tapi macam mana masjid ni? Okeylah, tanya masjid ni senang. Macam mana? Masjid ni masih ada kuliah esok ke? Kira memang pakai surat tu? Ha? Maksudnya ikut yang surat tu lah? Bukan? Maksudnya boleh lagi mana esok? Okey kalau lawan lah. Tak apalah lagu tu kita kena tanya lah belah sana, takut mereka pakai kan tak? Macam mana okay. Sebab kalau kira tu tarikh 17 hingga 22 lah. Jadi kalau ikut surat tu dia suruh apa 17 tu? Dia suruh bersih-bersihkan masjid lah. Solat berjemaah macam mana? Boleh dihadiri lagi ke tak? Ke diminta jangan boleh lagi sambil-sambil bersih lah. Okey, tak apalah lagu tu. Okey, baik. Itulah pesanan daripada Rasulullah. Keadaan kita hari ini, maksudnya pada zaman Nabi itu Nabi sebut lebih baik daripada apa yang akan berlaku. Jadi pada malam ini kita berbicara mengenai salah satu peristiwa daripada sekian banyak peristiwa-peristiwa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya nak sentuh sikitlah tentang fenomena yang berlaku 2-3 menjak ni, iaitu berkenaan dengan virus corona. Virus corona ni secara umum yang saya nak sebut, tak kiralah dari sumber mana dia datang. Maksud dia dari sumber mana, sama ada dia secara alami, maksud alami itu betul-betul ujian ataupun musibah daripada Allah, ataupun dia ni hasil tangan kerja-kerja jahat manusia ke. Sebagai contoh, mungkin dia ni salah satu yang kita panggil sebagai biological war ke. Maksudnya dia sengaja direka untuk disebarkan ke tempat-tempat atau negara tertentu, nak bagi manusia ni menderita ke, nak bagi manusia mati ke, nak depopulation manusia, mengurangkan populasi manusia. Biar tu dia alami ke, dia hak buat ke, biar. Yang jadi isu sekarang ialah bila virus ini makin merebak, setakat ini untuk kita cari tempat-tempat yang makin berkurang tu payah kan. Contoh kita kata sebelum ni kena 200, sembuh dah 100, tinggal 100, payah nak cari jumlah yang demikian. Hak kita akan selalu baca makin bertambah. Sama ada yang bertambah mereka yang dihidapi, mereka yang bertambah sama ada kes kematian atau kes makin teruk, itu yang bertambah. Jadi saya bukan orang yang terbaik untuk menasihatkan tuan-tuan dan puan-puan. Hanya sekadar perkongsian. Bila benda ni berlaku, perkara yang paling utama ialah tentang apa-apa isu, kita ambil perkara pertama ialah ambil berita yang paling tepat dan paling sahih. Siapa sumber dia? Kalau kita nak ambil yang paling tepat. Contoh kalau kita kata, berapa jumlah rakyat Malaysia yang dah mengidap coronavirus, nak ambil kat mana? KKM, tanyalah KKM, orang dalam KKM. Berapakah jumlah kematian akibat daripada virus ni? Tanyalah KKM. Bagaimana cara-cara kita sekurang-kurang nak membendung atau mengatasi atau mengurangkan atau filter tubuh kita, ahli keluarga kita, masyarakat daripada virus ni terus merebak? Tanya KKM. Jadi kalau kita nak mengambil pendekatan lain selain daripada apa yang disarankan oleh KKM, contoh biasanya saranan KKM pakai mask, pakai topeng, pakai hand sanitizer, selalu membersihkan diri, mengelakkan tempat-tempat ramai, tempat-tempat awam, tempat-tempat perjumpaan, mengelakkan diri keluar majlis-majlis tertentu. Tapi kita juga boleh untuk menggunakan bentuk-bentuk herba alami. Yang ni kita punya sendirilah. Maksudnya ada setengah orang kata
rebuh ayak bawang putih, contoh ni, bukan kata betul, contoh. Misal abang kata, bolehlah kita try rebuh bawang putih, minum ayak dia. Kalau rasa tuan-tuan yakin dengan cara tersebut, go on. Ataupun ambil kemuncup, ambil lalang, ni contoh. Kan ada satu persembahan sepah tu kan, ini kan contoh, Jeb kata kan. Ingat tak? Contoh, kalau kata herba tu boleh kita kata untuk mengurangkan daya serangan tu, makan buah ni, makan kurma ke makan apa, tuan-tuan buatlah sebagai usaha ataupun ikhtiar kedua. Di samping apa yang disarankan oleh KKM dari sudut yang pertama tadi. Dan yang paling penting, kita sentiasa ingat apa? Ingat apa tuan-tuan? Virus tetap virus, dia datang tetap datang. Tetapi yang lebih besar dan berkuasa daripada virus dan segala makhluk siapa? Allah. Dan jangan sesekali guna ayat-ayat macam ni, saya minta. Aku tak kisah pergi mana pun, aku bukan takut virus ni, dia nak kena ke tak kena, sebab aku lebih takutkan Allah. Ada tak orang buat ayat-ayat lagu tu? Ada kan? Betul. Kalau tanya sesiapa pun, anda takut virus ke takut Allah? Anda takut virus ke takut Allah? Kita semua takut Allah. Bukan isu kita tak keluar tu kerana takut virus. Tetapi kalau betul-betul kena virus, kalau hang seorang tak apa. Kalau hang nak kata lagu tu, aku tak takut, aku pergi mana-mana pun nak jangkit lah, nak kena lah, nak mati lah. Kalau hang seorang tak selibat dengan orang lain, tak ada masalah. Tapi bila kena hang balik rumah, kena siapa? Kena anak bini, terlibat dengan orang lain, payah selalu. Jadi janganlah guna perkataan-perkataan tu. Orang lain yang sedang filter, orang lain yang sedang rawat, orang lain yang sedang mencuba dengan pelbagai ubat-ubat herba pun semua takut kat Allah, bukan takut kat virus tu. Kita ada adab dan kita ada disiplin dan aturan sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi. Kan Nabi ada sebut dalam hadis, bila wabak tu berlaku di suatu tempat, apa kita perlu buat? Kalaulah kita duduk dalam satu-satu tempat, satu-satu daerah, wabak tu terkena di daerah tu, jangan keluar. Takut menular wabak tu. Takut menular wabak tu. Dan wabak tu perlu dicegah. Maksudnya dengan sedaya upaya, dengan semampu mungkin. Hak lebihnya dalam keadaan kita berupaya nak cegah, nak halang, kena juga, tu tak ada arah lah kita kata. Macam kita timbul isu nyamuk Aedes, demam denggi, demam malaria, usaha kita sapu sampah sampai bersih dah, longkang segala dicuci, tong-tong air segala dibuang, nak kena juga tak ada arahan. Usaha dah buat dah, ikhtiar dah buat, patuhi arahan daripada pemerintah dah buat, ikut saranan KKM dah buat, makan herba tu dah buat, mengelakkan pergi tempat orang ramai dah buat. Kalau nak kena juga tak ada buat apa, terima je lah. Tu dah takdir Allah. Tapi kita dah buat, bukan kata pergi seribu, kalau kena, tak kena, itu bukan cara dia. Macam orang kata pergi perang lah tak mau pakai pistol. Kalau mati hari ni, mati tembak. Kalau tembak tak mati. Biasanya kalau orang tembak, mati ke tak mati? Seolah-olah macam serah diri, macam nak bunuh diri. Ayat macam tu tak terpakai dari sudut tu. Ayat tu tak terpakai. Ayat-ayat tu boleh terpakai, contoh lagu mana? Kalau kita tu bukan pi buat benda yang mengarut macam tu. Macam kita, contoh kita kata lagu mana? Kita bukan sengaja lah. Maksudnya kita nak menyeberang satu jurang yang genting. Aku ni tak ada cara lain dah, macam mana pun kena jemerang. Kalau tak jatuh, Alhamdulillah. Kalau jatuh pun, kalau kita kata masa tu, kalau nasib tak baik, mati. Kalau tak mati pun tak apa. Hak tu tak apalah. Hak ni memang tak jemerang guna tu, terjun terus. Kalau mati, mati. Kalau tak mati, tak mati. Masa tu hak tu tak payah guna lah, hak terjun terus tu.
Maksudnya jemerang dulu. Kalau nak jatuh, kalau mati, mati. Nak buat mana? Kalau tak mati, tak mati. Tapi kita ikhtiar dah dulu. Ni tak guna waktu terjun terus. Kalau mati, mati. Tak mati, tak mati. Macam kita hak pergi perang tadi. Topi besi dah pakai. Ni dah pakai. Segala dah pakai masuk. Peperangan ni kalau syahid, tak syahid pun Alhamdulillah. Tapi kalau memang dedah buka, pistol pun tinggal. Kalau dia tembak mati, tak mati, tak mati. Ada perbezaan tu tuan-tuan. Hak yang pertama tadi bukan ikhtiar, yang kedua tu ikhtiar. Yang pertama tu seolah-olah serah diri. Kita yang cari penyakit. Betul, kita faham ketentuan di tangan Allah. Tapi itulah sekadar proporsi yang saya boleh buat tentang isu penyakit berjangkit yang nama dia COVID-19. Sama ada, ingat poin tadi, sama ada dia alami ataupun dia ni dibuat oleh manusia, hak tu kita terimalah. Dia dah datang dah, dia dah mari dah. Yang penting jaga diri masing-masing. Yang nombor 3 tadi saya nak sebut, jangan tinggal dan lupa pergantungan kita kepada Allah. Kalau dah mari ujian, mari musibah, jangan berhenti. Ya Allah, lindungi kami. Ya Allah, jaga kami. Ya Allah, pertahankan kami. Ya Allah, selamatkan kami. Kita minta selalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua daripada sebarang bentuk kecelakaan musibah, terutama perkara-perkara yang berkaitan dengan penyakit dan wabak-wabak seperti ini. Memang keadaan sekarang amat genting, kita kata tegang. Genting macam mana pun, tegang macam mana pun, Allah kita letak di depan. Dialah pemutus segala. Minta, jangan pernah berhenti berharap. Kerana sememangnya setiap hamba dia ada Tuhan. Dan dia meminta pun dengan Tuhan yang memiliki segala-galanya, yang berkuasa ke atas segala-galanya. Dan saya harap saya boleh berhenti lah kot. Letih dah saya pun. InsyaAllah lah. Harapan saya semoga takdir Allah dapat mempertemukan saya dengan tuan-tuan di lain waktu dan di lain siaran, insya-Allah. Tak pernah lupa. Ni paka ke kertih? Paka. Belah tu kertih. Ke paka tu duduk dalam kertih. Paka kertih. Oh, satu daerah yang berbeza lah. Lepas ni Kemaman. Lepas tu masuk Terengganu Cerating pula. Oh. Terengganu pula dah. Pahang. Cerating Pahang. Okey. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah dan kurang datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.